Okey, seterusnya kita akan bincangkan chapter 4, iaitu curve fitting ataupun penyesuaian lengkung. Okey. First ialah linear least square, okay? Iaitu kuasa 2 terkecil linear. Persamaannya ialah y equal to a plus bx. Okay? Kita ingin tentukan apakah nilai a dan b. Okay, jadi least square method. Jadi E atau error diberikan oleh yi. Yi ni ialah y pada titik data, data minus y iaitu nilai y pada titik xi pada persamaan y garis luar y sama dengan a plus bx. Jadi sum of square s ni, s sum of square iaitu sum daripada 0 to n e square iaitu error, square error equal to this summation. Jadi untuk meminimumkan s, kita bezakan del s del a equal to 0 and del s del b equal to 0. Ini yang tadi ni ialah error. Error ei equal to yi minus y pada xi. Ni ialah error pada titik ei. Jadi kita bezakan s. Terhadap a and the s del b, del s terhadap b, this one equal to 0, del s del b equal to 0. Okay. Jadi kita ringkaskan persamaan ni, kita akan dapat ambil dia punya summation, dia akan dapat dua persamaan. Persamaan dinamakan normal equation, iaitu summation 1, summation xi, summation xi squared ab, summation yi, summation xi yi. Jadi kita akan tentukan apakah nilai a dan b. Okay, katalah for example kita ada 6 data. Okay. Kita akan tentukan apakah least square line. Least square line, iaitu kita akan tentukan apakah nilai a dan b bagi data di atas. Jadi mengikut yang kita terbitkan tadi, kita akan tentukan AB menggunakan dua persamaan ni. Okay, jadi kamu kena belajar macam mana nak dapatkan keluarnya sistem ni. Del S del A equal to 0, del S del B equal to 0. Kita akan dapat dua persamaan ni. Jadi kita akan cari apakah summation I equal to 5, 1. This one is equal to 6. This one is summation xi, summation si, summation x square, summation yi, summation xi dan y. Jadi kita boleh bina jadual ni. Boleh bina jadual
Ini diberi xi, yi. Kita boleh cari xi square. Ni this one summation. This one xi, yi. Ini adalah summation. Okay, jadi kita akan letakkan nilai ni dalam persamaan di atas. Ataupun untuk lebih mudah, kita gunakan kalkulator. Jadi shift mod fix 4. Ini sebab persamaan dalam 4 tetap. Jadi kita pilih mod, cari statistik, pilih persamaan jenis A plus BX. Okay. Dan kita masukkan data. Okey, masukkan data satu. Ini soalan. Masukkan data X, Y. Okey. Jadi kita boleh guna tatanan untuk dapatkan variation ialah n equal to 6, summation x equal to 8.8, summation x squared sama. Jadi kita boleh guna jadual ataupun guna calculator. Okay. Jadi kita boleh ni, this one is summation 1, summation xi, ni adalah summation x squared, ni summation y, ini adalah summation x, y. Jadi kita boleh guna calculator, kita boleh dapatkan AB, regression AB, ataupun menggunakan calculator kita boleh guna Cramer rule atau apa-apa kaedah untuk turunkan nilai A dan B. Ini nilai A dan B. A ialah 0.5030, B ialah 1.1543. Jadi persamaan least square ni ialah Y equal to 0.5070 plus 1.1543. Okay, jadi guna kalkulator terus boleh dapat AB. Itu adalah least square method. Dan kita boleh kira sum of square error. Jadi sum of square error ni kita buat jadual. Ini adalah xi, yi. Ini ialah yi bila x digantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Gantikan x ni dalam persamaan kita dapat lagi, kita dapat ni ialah nilai y pada xi. Beza ni kita kuasa 2 dan kita jumlahkan. Ni ialah sum of square error. Okay. Jadi ini adalah gambaran macam mana titik tadi dihampiri di apa, list of square error, linear least square error. Kita sesuaikan data menggunakan garis lurus. Okey, fitting the data guna garis lurus. Ni yang merah ni adalah garis lurus yang kita dapat. Ini adalah titik asal. Okey. Okay, next kita akan bincangkan quadratic least square. Kita akan gunakan persamaan kuadratik atau parabola untuk menyesuaikan data. Jadi kita ada persamaan A plus BX plus CX square. Jadi sekarang ni kita akan tentukan ABC. Okey. Jadi macam tak juga kita kira error pada setiap titik yi minus y pada xi ni. Jadi sekarang ni ialah S sum of square error. Jadi kita akan bezakan S ni terhadap A. Jadi 2 ni ke depan dapat negeri 1 belakang ni equal to 0. Del S del B 2 pergi depan, bezakan terhadap B kita dapat minus xi. Bezakan S terhadap C kita dapat 2 pergi depan, bezakan ni terhadap C kita dapat negatif x square.
Okey, kita akan dapat 3 persamaan di SDA equal to 0, di SDB equal to 0, di SDC equal to 0. Jadi kita dapat 3 persamaan. Dan bila kita ringkaskan, kita akan dapat 3 persamaan untuk menunjukkan apakah ABC. Jadi untuk dapatkan kuadratik least square, kita akan tentukan apakah nilai A, B dan C. Jadi for example, contoh tadi juga sama, kita akan gunakan kuadratik least square. Okay, jadi kita akan selesaikan 3 persamaan ni. Okay. Persamaannya adalah A, B dan C. Jadi pelajar mesti tahu terbitkan macam mana terbitnya persamaan ni. Okay, persamaan untuk menentukan A, B, C. Jadi kita boleh buat data table ni ataupun menggunakan calculator. Macam tak juga, tapi kena set statistik ni dah CX square plus CX square ni adalah kuadratik. Jadi masukkan AXY, kita boleh tentukan apakah nilai ABC. Okay? Ataupun nilai sistem, ataupun menggunakan Gauss elimination method. Gauss elimination method untuk tentukan apakah B dan C yang kita dah belajar dalam bab 2 itu. Jadi ni adalah nilai A, B dan C. Jadi ni adalah persamaan least square, kuadratik least square. Jadi kita juga boleh tentukan sum of square error. Okay, XY ni Y bila kita ganti X sama dengan 1 dalam persamaan yang kita dapat. Dan kita boleh dapatkan sum of square error. Okay. Nilainya lebih kecil daripada linear tadi. Jadi menunjukkan bahawa least square ni lebih tepat berbanding dengan linear. Okay. Sebab errornya lebih kecil. Ini adalah gambaran macam mana kita boleh fit data menggunakan kuadratik least square. Lebih tepat sebab S nya lebih kecil. Okay, boleh try exercise. Sekarang ni kita bincangkan linear regression, penilaian data. Jadi kalau kita ada ni adalah data yang tak linear, jadi kita ambil long kedua belah, kita akan dapat inilah persamaan linear. Ni ialah Y A equal to BX. Okay, kita boleh anggap dia sebagai dengan Y besar ni sama dengan long Y, A sama dengan long C, dan B sama dengan D, dan X kecil sama dengan X besar. Jadi kita boleh anggapkan ni, maka kita boleh ubah data kepada bentuk linear. Misalnya kita ada data CDX EDX. Ni adalah data yang tak linear. Jadi kita akan jadikan linear. Jadi kita linearkan data. Jadi kita ambil long kedua belah, maka kita dapat ini adalah long Y plus C plus DX. Jadi ini adalah bentuk ni, Y equal to A plus BX, di mana A ialah C ialah sama dengan A dan B sama dengan D. Jadi inilah persamaan yang kita perlu selesaikan untuk dapatkan AB dalam X besar, Y besar. Jadi kita tukar data. Tukar data XY yang diberi. X besar ni sebagai X dan Y besar ni sebagai long Y. Jadi sekarang ni dengan penggatan ni dia akan jadi linear dalam X, Y besar. Jadi kita boleh guna table atau guna calculator.
Okey. Ni adalah persamaan kita dapat dan kita boleh selesaikan menggunakan Cramer rule, maka kita dapat inilah persamaan linear dalam XY. Jadi untuk dapatkan Y yang kecil, kita tahu bahawa long Y ni sama dengan C plus long C plus D. Jadi long C ni sama dengan A, maka C sama dengan eksponen ni, maka kita dapat C ialah 0.4837 dan D sama dengan D sama dengan A, D sama dengan B, maka kita akan dapat ini adalah persamaan least square line untuk data. Jadi ini rajah ni sebenarnya ialah bila kita ada linear ke data, inilah persamaan garis lurus yang kita dapat. Jadi kalau kita tukar dia kepada XY dan kita plot graf, inilah graf non-linear least square. Non-linear least square diberikan oleh yang merah ni, itu dinamakan non-linear least square. Dan kita boleh kira sum of square error. Jadi di sini diberi table macam mana kita boleh penglinear data. Ni jadual table 4.1. Jadi kalau persamaan ini bentuk linear ni Y sama dengan C plus D, dengan mengambil Y besar sama dengan 1 per X, Y kecil sama dengan Y. Okey. Kalau persamaan ni kita, ini adalah bentuk Y besar sama dengan A plus B. Jadi X ialah sama dengan XY, Y ambil data X besar sebagai X adalah Y ialah equal to Y kecil. Maka kita boleh tentukan apakah D dan C. Okay, dengan sini kita dapat A dengan B, maka kita boleh tentukan ni apakah nilai C dengan D. Di sini juga kita boleh tentukan nilai C dengan D dengan mengubah dia ke bentuk linear dengan menggunakan transformasi Y equal to Y kecil bagi X, Y besar sama dengan Y kecil. Jadi di sini diberikan table macam mana kita boleh membuat penlinear data. Jadi kamu boleh cuba latihan di sini. Macam ini, macam mana linearkan persamaan ni, kemudian dengan ambil long kedua belah. Begitu juga kan ni. Okey. Jadi tunjukkan dan macam mana mendapatkan C dengan D ni dan juga persamaan C dengan D. Okey. Daripada jadi kita juga soalan 2 ni, soalan 3. Jadi inilah latihan untuk penglinear data. Okey. Jadi itu adalah pembincangan kita tentang bab 4